Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton eksplorasi misteri mistik dalam channel Studio NS Production. Terima kasih kerana setia bersama saya. Saya Nazir Saleh. Hari ini saya akan merungkai berkenaan kisah legenda Mahsuri. Kisah yang akan saya ceritakan ni berkenaan dengan legenda Mahsuri di Langkawi. Ada sedikit perbezaan perjalanan ceritanya, ya. Saya juga ada rujuk melalui blog-blog di internet dan kebanyakannya memang menceritakan secara rangkumannya adalah berkenaan fitnah. Itu memang benar, tapi perjalanan cerita itu dia ada berbeza sikit apa yang akan saya sampaikan. Ini berdasarkan kajian melalui batin saya dan Puan Ita, dan saya akan kongsikan kepada anda. Mungkin penceritaan saya ni ada yang bercanggah dengan pendapat orang lain. Itu saya hormati pandangan mereka dan mereka juga perlu menghormati pandangan saya. Jadi berkenaan legenda Mahsuri, tiada penulisan dia lebih pada cerita masyarakat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi itu yang dijadikan pelbagai versi cerita yang kita dapat kalau kita rujuk pada internet. Jadi hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan legenda Mahsuri. Permulaan kisah ni yang melalui mata batin yang kami dapat ialah bermula daripada sepasang suami isteri yang sedang berdayung sampan ke Pulau Langkawi. Jadi melalui pandangan mata batin kami, ya, itu adalah mak ayah kepada Mahsuri, iaitu Pandak Maya dan Endak Alang ataupun dipanggil Mak Yah, ya. Jadi mereka daripada Phuket, Thailand, ya. Asalnya ayah Mahsuri, Pandak Maya ni berasal daripada Deli, Sumatera, Indonesia. Sekarang dipanggil sebagai Medan. Jadi dari kawasan Deli, Pandak Maya ni berhijrah ke Siam, ke kawasan Phuket, dan mencari mencari kehidupan yang barulah masa muda. Jadi dia sampai ke Phuket tu dia jadi nelayan. Dan katanya sekampung dengan Endak Alang lah, isteri kepada Pandak Maya, iaitu mak ayah Mahsuri lah. Jadi perjalanan pertama yang kami nampak tu adalah mereka sedang berdayung sampan ke Pulau Langkawi. Ada sesuatu yang berlaku sebenarnya. Endak Alang ni setengah menangis masa meninggalkan kampungnya. Macam ada sesuatu yang terjadi pada ketika itu. Jadi bila kita merungkai, sebenarnya Mak Alang tu menangis-nangis sentiasa menyebut nama puteri-puteri. Jadi sebenarnya Endak Alang ni asalnya adalah seorang dayang istana. Permaisuri bebaskan Endak Alang ni untuk cari kehidupan yang lebih baik, kerana Endak Alang ni dah lama dengan permaisuri ni dekat istana. Jadi disebabkan Endak Alang ni dah lama dengan permaisuri, jadi sehingga kan Endak Alang ni tak berkahwin, tak ada kehidupan. Jadi umur pun semakin meningkat. Jadi puteri ni membebaskan dia sebagai seorang dayang, walaupun tanpa rela Mak Andang ni untuk berpisah dengan permaisuri tersebut. Tapi disebabkan atas perintah permaisuri tu suruh pergi cari kehidupan lain yang lebih baik, keluarlah daripada Siam tersebut. Jadi Endak Alang ni akur dalam keadaan terpaksa. Itu yang sebabkan dia menangis masa berpisah dengan permaisuri tersebut. Jadi Endak Alang ni berkahwinlah dengan Pandak Maya ni, berkahwin. Kemudian lepas berkahwin tu mereka berhijrah ke Langkawi menggunakan sampan, sampai ke Langkawi.
Jadi itu yang disebabkan ada berlaku perkara yang mengapa mereka berhijrah ke Langkawi pada awalnya. Jadi sampai di Langkawi, mereka duduk satu kampung ni. Jadi Pandat Maya ni bekerjalah sebagai petani, bertani betul. Kat sana utama ekonominya lebih pada bersawah lah, bersawah. Jadi bila dah lama tu sampai mereka dapat rezeki yang baik kan, sampai mendapat pekerjaan yang lain. Maksudnya diorang ni lebih pada berniaga lah. Dia bertani, hasil tani tu dijual dan untuk guna sendiri, dan kemudian dapat rezeki untuk mencari rotan dan mencari rezeki menjual sarang burung layang-layang. Jadi atas pendapatan yang banyak itu, alhamdulillah mereka mampu untuk beli tanah dengan orang kampung, lepas tu buat rumah dan mendapat kehidupan yang baiklah. Jadi namun keadaan macam gitu, isterinya masih lagi sedih lah, masih teringat-teringatkan permaisuri yang dia kasihi itulah di Siam tu. Jadi satu hari tu dapat rezeki anak. Itulah yang dikandungkan adalah Mahsuri sebenarnya. Jadi Mahsuri selepas dilahirkan diberikan nama Mahsuri tu bersempena dengan nama bersempena permaisuri dipanggilkan Mahsuri. Disebabkan itu ada kaitan permaisuri kat situ. Jadi sebab tu dipanggil Mahsuri, ada kaitan dengan perkataan suri kat situ. Jadi dia bukan nama pada permaisuri tu, tapi disebabkan permaisuri. Jadi digunakan suri tu kat belakang, jadi digunakan Mahsuri. Sempena itulah nama Mahsuri diberikan. Mahsuri ni bila dah besar tu, dari masa kanak-kanak tu rajin dari meningkat dewasa tu rajin tolong mak bapaknya kerja sawah, kerja kebun semua. Rajin, anak yang baik, mendapat didikan yang baik daripada mak ayahnya kan. Dan dia juga dalam meningkat dewasa remaja tu dia pun ada berkawan kan. Dia ada berkawan kawan rapat dia, seorang perempuan lah. Rapat memang baik dari kecil sampailah meningkat dewasa. Bila meningkat dewasa tu satu hari tu dia ke pasar dan orang melihat Mahsuri ni macam terpegun sebab apa? Sebab kecantikan dia. Sampai orang kata awak lah yang tercantik kat pulau ni, sampai orang berkata begitu. Tapi Mahsuri dia terpinga-pinga, kenapa orang cakap macam ni? Dia pun terkejut lah, apa yang menyebabkan dia sampai cantik sampai orang terpegun kan. Jadi itulah yang kelebihan Mahsuri itu. Orang pandang dia manis, cantik, dia tak pakai apa-apa pun. Dia seorang wanita yang menjaga kebersihan, janji kemas sudah, itu je. Jadi masa berganti masa tu Mahsuri semakin dewasa. Banyak yang menaruh hati lah kepada Mahsuri ni Umur mencecah 18, umur mencecah 20. Makin lama makin yang banyak minat lah. Termasuklah penghulu Langkawi tu bernama Datuk Permajaya. Jadi penghulu ni pun ada apa kata orang tu, ada hati dengan Mahsuri. Jadi dia pun ada simpan hasrat untuk jadikan isteri nombor 2. Jadi bila isteri penghulu ni tahu, isteri penghulu ni namanya Wan Mahora, dia marah. Jadi penghulu tak jadilah kan. Jadi dalam masa yang sama, Wan Ros, adik kepada penghulu ni, dia berminat kepada Mahsuri. Jadi penghulu ni bagi laluan lah kepada adik dia ni, Wan Ros, untuk melamar dan mengahwini Mahsuri. Jadi selepas Wan Ros berkahwin dengan Mahsuri, mereka hidup sendirilah. Maksudnya pindah rumah, buat rumah sendiri, berhidup dalam keluarga lah. Maksudnya tak bercampur dengan mak bapak Mahsuri. Jadi Mahsuri ni ada rumah lain. Dah kahwin, Wan Ros buat rumah, mereka hidup berdua lah.
Jadi dalam perkahwinan tu mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Wan Hakim. Jadi masa Wan Hakim tu dalam umurnya kurang dalam setahun, berlaku titah perintah kerajaan negeri Kedah. Ketika tu Kesultanan Ahmad Tajuddin Halim Shah II yang memerintah tahun 1803 sehingga 1843. Itu waktu zaman zaman Kesultanan tu lah. Jadi zaman tu hubungan Siam dengan Kedah tu agak teruk. Jadi macam dah nak perang lah. Jadi Sultan memerintahkan semua pemuda di Kedah, termasuk di Langkawi, sebab Langkawi sebahagian daripada Kedah, semua anak muda berjuang untuk mempertahankan negeri Kedah lah. Semua berangkat ke Kedah untuk berperang lah dengan Siam. Jadi Wan Derus ni salah seorangnya, pemuda tersebut. Jadi dia meninggalkan Mahsuri lah untuk peperangan tu. Jadi 7 hari selepas Wan Derus ke Kedah, sampai seorang pemuda yang bernama Deraman sampai ke Langkawi untuk mencari kehidupan yang barulah. Sebab dia daripada Sumatera, sekitar Aceh, dan dia berhijrah ke Langkawi untuk mencari kehidupan yang baru. Jadi semasa dia nak duduk ke Langkawi tu, dia jumpa penghulu lah, minta kebenaran untuk buat kehidupan baru lah dekat mana ni, dekat Langkawi. Jadi diizinkan. Jadi pada yang sama, anak isteri penghulu nampaklah Deraman ni, Deraman, seorang pemuda yang boleh katakan kacak. Jadi Deraman ni bekerja dengan bapaknya Mahsuri, sebab dia orang ada tanah bendang, ada sawah padi. Jadi bekerjalah sebagai petani. Jadi lepas kerja petani tu, Deraman ni ada bakat yang lain, ada boleh mensyair, boleh bergurindam. Jadi dia macam ada hiburan lah, pandai menyanyi semua kan. Jadi itu Deraman ni jadi sentiasa dijadikan jadi perhatian, dan secara tak langsung Mahsuri pun nama Mahsuri pun naik, sebab Deraman ni ialah pekerja kepada bapa Mahsuri. Jadi dapat nama sekali lah kan. Jadi bila Mahsuri suka dengar gurindam daripada Deraman, Deraman ni kerap lah bertandang ke depan rumah Mahsuri. Jadi Mahsuri kerap duduk dekat depan pintu kadang untuk berborak secara jarak jauh. Deraman tak pernah masuk rumah Mahsuri sebab dia tahu Mahsuri sudah berkahwin. Jadi secara tak langsung dia pun tengok-tengokkan lah Mahsuri sementara suaminya tak ada kan. Jadi mereka kerap berborak-borak, bercerita-cerita, berseloka apa semua kan. Jadi isteri kepada penghulu ni, Wan Mahora, dia nampak orang Langkawi sentiasa kerap bercerita pasal Mahsuri ni, kecantikan dia kan, kebaikan dia. Jadi Wan Mahora ni, dia isteri penghulu, kenapa dia tak dijadikan sebagai orang cerita-cerita dengan dia? Kenapa orang tak bercakap pasal dia kan? Kenapa nak sikit-sikit Mahsuri, sikit-sikit Mahsuri? Jadi timbul kat situ satu perasaan cemburu, iri hati. Jadi bila perasaan tu semakin lama semakin kuat, cemburu dia, hasad dengki dia bermula, iri hati bermula, dari situlah berlakunya fitnah kan. Jadi
Mahsuri ni sebenarnya sentiasa setiap waktu petang sentiasa ke tepi pantai untuk menunggu suami dia pulang. Jadi setiap petang dia buat macam itu. Wan Rahman ada taman jauh, cuma mungkin memerhati saja dari jauh untuk pastikan Mahsuri ni tak diganggu keselamatan dia. Jadi Mahora ni ada 3 orang anak, satu lelaki, perempuan. Watak lelaki ni mungkin dia anak lakinya mungkin pergi ke berperang juga, tapi anak 2 perempuan ni kerap dengan Mahora ni, Wan Mahora. Wan Mahora pun dia pernah jumpa Mahsuri dekat tepi pantai kan. Kira macam Mahora ni depan baik, belakang mengata, sifatnya macam itu. Jadi bila Mahora tu nampak kerap Mahsuri ke tepi pantai tu, dia nampak Rahman, mungkin ada satu perkara yang dia nak buat kat situ kan. Jadi dia risik-risik. Sampailah satu masa di mana Rahman datang ke rumah Mahsuri. Macam biasa, Rahman kat luar, Mahsuri kat depan pintu kat rumah dia, kat anjung rumah dia. Lepas tu bermulalah kat situ Mahora mengadu kepada suami dia bahawa dia menuduh Mahsuri bermukah dengan Rahman. Jadi bila cerita tu terus tersebar, orang kampung semua dengar fitnah itu tanpa usul peksa. Orang semua marah, satu kampung marah, satu kampung datang. Dalam satu masa tu satu kampung sudah datang, dah fitnah tu dah melanda, dah jadi, kata orang tu kronik lah, dah jadi satu benda yang terbuku. Tiba masa dia meletup, macam itulah dia, tiba orang kampung dia jadi macam itu kan. Masa Rahman baru bergerak balik, kawan Mahsuri, perempuan yang dari kecil tu, nak datanglah ke rumah Mahsuri. Mereka nampak sekumpul Wan Mahora, penghulu dan orang-orang kampung menuju ke rumah Mahsuri dan mentarik Mahsuri keluar rumah dengan keadaan paksa. Mahsuri dalam keadaan terpinga-pinga, tak tahu apa sebenarnya yang berlaku, apa terjadi. Mahsuri tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi kawan-kawan perempuan Mahsuri ni terus berlari jumpa Rahman, cerita apa sebenarnya yang berlaku pada Mahsuri. Jadi Rahman pun terus datang ke rumah Mahsuri. Sebenarnya Mahsuri tu ditarik keluar ke rumahnya dalam 100 meter jarak antara rumah dengan kawasan tragedi itu. Bukan dibawa ke padang masyarakat. Kebanyakan yang cerita macam itu. Tapi yang kita dapat, Mahsuri ditarik keluar angkatan dalam 100 meter dari rumahnya ke kawasan dekat dengan sawah padi tu, dekat kawasan lapang. Kat situlah berlakunya pertikaian. Jadi Rahman terus datang menghalang, Mahsuri di belakang, Rahman kat depan, menghalang orang kampung dan penghulu semua. Wan Mahora menghalang semua. Kenapa buat macam gini kan, apa salahnya. Jadi mereka kata menuduh Rahman dengan Mahsuri bermukah. Jadi Rahman mengamuk, kenapa dia cakap macam itu padahal mereka tak buat, kenapa dituduh macam gitu. Itu yang berlaku pergelutan antara Rahman dan orang kampung, bergelut sehingga Rahman ditikam, rebah dan mati. Melihat keadaan itu, Mahsuri terus memangku Rahman dan tak sangka kenapa Rahman sanggup mempertahankan dia dan menyebabkan dia terkorban. Dia pun tak sangka. Dan sahabat Mahsuri yang perempuan tu pun ditikam kerana mempertahankan Mahsuri juga. Jadi sahabat Mahsuri mati, Rahman pun mati ditikam. Jadi Mahora terus merampas keris daripada suaminya, penghulu tu, merampas keris dan menikam Mahsuri di rusuk kiri dan dada. Jadi Mahsuri kena 2 kali tikaman. Dan pada ketika itulah Mahsuri berkata,
Jika benar darah mengalir ini darah tidak berdosa, 7 keturunan tempat ini luasnya seperti padang tandus. Itu yang dikatakan oleh Masuri. Dan berkenaan dengan darah sebenarnya darah Masuri tak putih, dia sebenarnya darah merah. Kemungkinan orang yang dulu menceritakan darah putih mungkin nak menceritakan bahawa darah yang mengalir itu adalah suci bersih, atau orang dulu kata mungkin darah putih, untuk merengkaskan maksud suci bersih, maksudnya tak ada dosa, tak ada benda-benda perkara yang tak baik yang dibuat, maksudnya suci bersih, bukannya darah putih. Darah putih mungkin orang dulu cerita untuk menunjukkan itu darah orang yang tak bersalah, darah putih. Jadi sebenarnya darah Masuri tak putih, dia darah merah macam manusia yang lain lah. Jadi Masuri pun meninggal kat kawasan tu. Dalam keadaan yang sama berlaku ribut putih, hujan ribut putih yang berlaku. Jadi bila berlaku ribut putih macam itu, orang kampung semua lari, meninggalkan Masuri, Draman dan sahabatnya. Tiga-tiga tu dia meninggalkan terus. Dan bapa Masuri baru sampai, dan dengan mak Masuri baru sampai melihat mayat diorang tu. Jadi mak bapaknya lah yang menguruskan jenazah mereka. Dan hujan ribut putih tu masih berterusan selama 7 hari. Jadi hari ke-7 Wan Ros balik daripada perang. Sebenarnya Wan Ros balik ke perang tu untuk menceritakan sebenarnya Kedah kalah dengan Siam. Jadi untuk menyelamatkan anak bini, mereka nak Wan Ros nak bagi tahu kepada orang Langkawi bahawa Kedah kalah, jadi bersiap-siap lah untuk larikan diri, selamatkan diri. Tapi masa Wan Ros balik, dia dapat tahu Masuri dah tak ada, meninggal dunia. Dan dirujuk pada abangnya, penghulu, dia kata Masuri buat jahat, Masuri bermuka apa semua. Jadi Wan Ros ni tak percaya langsung Masuri buat macam itu. Jadi dalam keadaan yang sedih, keadaan yang kecewa tu, Wan Ros senyap-senyap meninggalkan Langkawi, bawa anak dia, Wan Hakim, mak bapak Masuri, pergi ke tempat asal emak Masuri di Siam, di Phuket. Mereka lari pada waktu pagi. Waktu pagi dia pergi bergerak. Jadi selepas mereka bergerak tu, tak lama Langkawi diserang dengan Siam. Pada ketika itulah penghulu dibunuh, kepala dipancung, mayatnya dibuang ke laut. Mahora, isteri penghulu yang buat fitnah tu, dibunuh. Sebelum dibunuh dirogol dulu. Dibunuh, diseksa dan dirogol. Itu yang terjadi kepada mereka yang fitnah Masuri. Jadi memang betul 7 keturunan Langkawi memang tak maju, sentiasa huru-hara. Ketika itu ada serangan Lanon, memang tak aman, tak sejahtera. Memang berlaku banyak perkara yang tak baiklah selama 7 keturunan tu. Dan sehingga Pulau Langkawi pun penduduk pun kurang, ataupun ada yang satu masa tu tak ada langsung, lepas tu lama-lama ada orang sikit macam itu. Itu keadaannya. Jadi itulah berkenaan kisah Masuri berdasarkan pandangan mata batin yang kami dapat. Semoga cerita ini mendapat panduan ataupun rujukan dan pengajaran lah kepada kita semua, untuk generasi yang hari ini. Jadi pengajarannya, jangan suka memfitnah orang, periksa terlebih dahulu, dan jangan buat perkara yang merugikan lah. Jadi jangan ada sikap iri hati, dengki, hasad dengki. Itu perkara-perkara yang sangat teruk
dalam masyarakat. Jadi itu saja penerangan saya pada hari ini berkenaan dengan Mahsuri. Jadi jangan lupa share, like dan subscribe channel ini. Sekiranya anda baru jumpa channel ini, jangan lupa subscribe. Sekiranya anda yang belum subscribe, jangan lupa like dan share video ini supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada video ini. Jadi satu lagi, jangan lupa jangan skip iklan, kerana dari iklan tersebut saya akan dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube untuk saya teruskan eksplorasi ini. Sekiranya anda ingin menyumbang dalam eksplorasi ini, boleh menyumbang melalui akaun yang tertera ini. Walaupun RM10 saya tetap terima, kerana saya anggap ia tetap amanah untuk saya teruskan eksplorasi ini. Jadi jangan lupa untuk menonton video eksplorasi yang akan datang, dan Assalamualaikum.